Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Humaira binti Rosmadi. Saya dari kelas TPSU 4F. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan Majlis Kawasalia Umrah dalam mengawal selia penipuan umrah. Okey, Majlis Kawasalia Umrah merupakan inisiatif kerajaan yang telah ditubuhkan pada 28 Ogos 2014. Majlis ini diketuai oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia di bawah Akta Industri Pelancongan 1992. Okey, kerajaan amat komited dan merangka strategi bagi menangani isu berkenaan umrah kerana membabitkan soal agama dan kemaslahatan umat Islam. Majlis Kawasalia Umrah telah ditubuhkan untuk memberi fokus utama terhadap kawalan kes penipuan umrah dengan memperkenalkan syarat-syarat yang lebih ketat, termasuk memperkenalkan lesen khas atau sub-lesen bagi syarikat pelancongan yang ingin menawarkan pakej umrah. Harga minimum pakej umrah juga telah ditetapkan kepada kadar RM4,900. Sekiranya terdapat mana-mana syarikat berlesen yang menjual pakej pada kadar di bawah RM4,900, syarikat tersebut hendaklah merujuk dan mendapatkan kelulusan daripada Kementerian Pelancongan bahagian Pelesenan Pelancongan. Sebagai seorang pengguna, sebelum sebarang pembayaran bagi pakej umrah dibuat, jemaah umrah perlu memastikan bahawa syarikat tersebut mempunyai lesen yang sah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Lesen ini dikeluarkan kepada semua syarikat pelancongan berlesen, termasuklah kepada 59 syarikat yang telah mendapat pengiktirafan dari Kerajaan Arab Saudi. Sekiranya syarikat-syarikat berlesen ini menawarkan pakej di bawah RM4,900, pengguna boleh merujuk kepada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan bahagian Pelesenan Pelancongan untuk mendapatkan pengesahan. Selain itu, kerajaan juga telah mengambil langkah-langkah bagi menyampaikan maklumat berkaitan umrah agar kesedaran masyarakat dapat ditingkatkan dan kes penipuan umrah dapat dikurangkan. Antara langkah tersebut adalah dengan membangunkan portal iUmrah bagi rujukan setempat berkaitan panduan pemilihan agensi pengelola umrah. Johor telah membangunkan portal yang dapat dijadikan rujukan masyarakat dan umat Islam di Malaysia. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Abdul Razak. Saya daripada kelas TPSU 4D. Jadi saya akan meneruskan pembentangan rakan-rakan saya, di mana saya akan membentangkan apa itu MKSU, apakah tujuan diorang dan ditubuhkan oleh siapa dan sebagainya. Okay. MKSU iaitu Majlis Kawal Selia Umrah yang ditubuhkan sebenarnya oleh kerajaan dan diketuai oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan KPK bersama-sama dengan agensi lain, iaitu diorang punya anggota-anggotanya adalah termasuklah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK. Banyak lagi diorang punya anggota-anggota dia. Jadi saya hanya mention hanya dua sahaja di sini. Seterusnya, apakah tujuan MKSU? Tujuan Majlis Kawal Selia Umrah ni adalah untuk membantu kerajaan. Dia ditubuhkan oleh kerajaan untuk membantu kerajaan itu sendiri untuk menangani kes penipuan dan pengenalan pakej umrah yang kurang memuaskan. Jadi kebelakangan ni lah, sejak 5 tahun, bukan lebih, sejak 5 tahun lah, lebih daripada 5 tahun, daripada tahun 2010 hingga kini, negara asing digemparkan dengan hal negara sering digemparkan dengan hal penyelewengan dan penipuan oleh agensi-agensi pelancongan melalui skim pelancongan yang diperkenalkan oleh pihak mereka. Daripada dulu sampai sekarang, sering kita dengar dekat dalam TV berita banyak kes penipuan tentang pakej umrah ni. Orang ramai tergadai duduk dekat KLIA ramai-ramai sebab kena tipu dengan orang punya agensi-agensi pelancongan ni. Daripada dulu sampai sekarang banyak benda ni berlaku.
Jadi seterusnya, statistik dan analisis jumlah penipuan skim pelancongan yang telah dikeluarkan oleh beberapa kementerian dalam kerajaan seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Kepenggunaan KPDNKK, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia KPK dan Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional NCCC yang membuktikan wujudnya pencabulan hak ke atas pengguna berdasarkan aduan dan saman yang dibuat oleh orang ramai. Jadi di sini buktinya bahawa mereka dapat banyak aduan dan saman daripada orang ramai mengenai penipuan, kes penipuan dalam pengendalian umrah ini. Jadi disebab itulah kerajaan menubuhkan satu organisasi baru di mana MKSU inilah yang akan membantu kerajaan itu menangani kes seperti ini. Sebab kes ini daripada dulu sampai sekarang tak pernah berhenti. Jadi itu sahajalah daripada saya dan akan diteruskan oleh rakan saya yang akan membentangkan apakah peranan KPDNKK dan sebagainya. Jadi itu sahaja daripada saya. Yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri dan yang baik itu datang daripada Allah SWT dan akan diteruskan oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azamuddin bin Muhazaini. Nombor matrik saya DHU 2020 25165 daripada kelas DPHU 4D. Okey, jadi saya akan meneruskan lagi sambungan daripada sahabat saya sebentar tadi. Okey. Jadi KPDNKK akan mengenakan tindakan kompaun atau pembatalan lesen. Jadinya terdapat beberapa peranan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan iaitu dipanggil KPDNKK mengenai pengendalian syarikat umrah atas kes penipuan. Jadi KPDNKK dengan itu dia mengenakan tindakan kompaun atau pembatalan lesen. Di samping itu juga KPDNKK akan menyuruh syarikat tersebut untuk mengembalikan wang dan membayar wang pampasan kepada mangsa penipuan. Jadi terdapat langkah lain. Antara langkah lain peranan KPDNKK dalam menyelesaikan kes penipuan umrah ialah dengan meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan bawah Akta Industri Pelancongan 1992 ke atas syarikat pengendalian umrah tersebut. Seterusnya, peranan KPDNKK mengenai pengendalian syarikat umrah ialah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Itu KPDNKK menasihati orang ramai agar berwaspada dengan syarikat pengendali perkhidmatan menunaikan umrah yang mementingkan keuntungan. Jadi, dengan ini orang ramai dapat lebih berhati-hati apabila sudah mengetahui terdapat syarikat pengendali perkhidmatan menunaikan umrah ni ada sebahagiannya melakukan penipuan. Jadi, sekiranya terdapat mangsa yang terkena dengan penipuan ini, diminta segera untuk membuat laporan aduan mengenai penipuan syarikat pengendali tersebut agar syarikat tersebut dikenakan tindakan sewajarnya. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya akan disambungkan oleh sahabat saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hazza binti Zahari. Pematrik saya DHU 20202491. Saya daripada kelas DPHU 4E. InsyaAllah hari ini saya akan menyambung apa sahabat saya tentang tadi, itu Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan juga Pengembaraan Malaysia yang dikenali sebagai MATA. Pertama sekali saya akan menerangkan sebagai fungsi MATA. Fungsi MATA ini adalah untuk memajukan kepentingan industri dalam perjalanan dan pelancongan di Malaysia. MATA ini juga bekerja rapat dengan Kementerian Pelancongan dan juga Kebudayaan serta Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, itu dikenali sebagai MTPB. Seterusnya, MATA ini membantu menganjurkan pameran seminar, konvensyen dan juga bengkel kedua-duanya sekali untuk mewujudkan kesedaran orang ramai terhadap industri pelancongan dan juga memberi manfaat kepada ahli-ahlinya. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai ahli Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan juga Pengembaraan Bumi Putera, iaitu
Bumiputera Malaysia iaitu dikenali sebagai Bumiputera, serta Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia iaitu dikenali sebagai MATA, yang masih lesennya sah laku sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Seterusnya itu menetapkan mekanisme pengawal seliaan pengendalian pakej umrah dan merancang pelaksanaan kempen kesedaran kepada orang awam, dan juga ia memantau status penguatkuasaan dan siasatan ke atas kes-kes penipuan secara bersepadu. Sebenarnya pihak MATA ini memantau pelaksanaan prosedur operasi piawai iaitu dikenali sebagai SOP yang disediakan oleh pihak MATA dan juga Bumiputera terhadap pengendalian pakej umrah. Seterusnya, MATA ini juga memantau pelaksanaan standard perkhidmatan syarikat pengendalian pelancongan dan juga agensi pengembaraan dalam mengendalikan pakej umrah. Seterusnya, MATA ini terdapat syarikat yang berdaftar bawah MOTAD adalah 652 buah syarikat sahaja. Itu sahaja daripada saya dan saya serahkan kepada pembentangan yang seterusnya. Nazmi bin Nazri, nombor metrik DHU 202024771. Saya dari kelas DPHU 4D. Saya ingin menerangkan peranan anggota Majlis Kawal Selia Umrah MKSU dalam mengawal selia penipuan umrah bagi tabung haji. Selia Umrah MKSU merupakan inisiatif kerajaan yang telah ditubuhkan pada 28 Ogos 2014. Majlis ini diketuai oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia di bawah Akta Industri 1992 serta di antaranya telah dianggotai oleh tabung haji. Untuk tujuan pula, untuk umum mengetahui tabung haji ialah salah sebuah institusi kewangan dan Islam. Tujuan pertama penubuhannya adalah untuk membolehkan umat Islam menyimpan secara beransur-ansur bagi memenuhi perbelanjaan menunaikan fardu haji atau lain-lain. Tujuan kedua adalah untuk membantu umat Islam mengambil bahagian yang lebih aktif dalam aktiviti penanaman modal melalui cara yang halal di sisi Islam. Manakala tujuan yang ketiga adalah untuk memberi perlindungan, pengawalan dan kebajikan kepada jemaah haji yang menunaikan fardu haji dengan menyediakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan. Berasaskan tiga tujuan ini, tabung haji telah menetapkan maklumatnya untuk memberi perkhidmatan yang terbaik, sempurna dan memuaskan kepada para jemaah haji masa menunaikan fardu haji, di samping memberi keuntungan yang maksimum kepada para pendeposit melalui wang simpanan mereka. Tabung haji berusaha memberikan perkhidmatan haji yang cemerlang dan memuaskan kepada semua jemaah haji. Pencapaian tabung haji dunia seterusnya menjadi contoh pengurusan haji dan perkhidmatan kewangan Islam yang inovatif oleh kebanyakan negara Islam di dunia. Tabung haji juga bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kepuasan jemaah haji dan menunaikan fardu haji tanpa menimbulkan sebarang masalah. Penerbangan, penempatan dan pengurusan haji. Oleh yang demikian, pelaburan ialah salah satu cara yang telah dipilih untuk tabung haji untuk mengembangkan sayap perbankan yang sedia ada bagi menjadi salah satu alternatif kepada umat Islam dari segi kewangan yang dibina berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Atika binti Anwar daripada kelas DPHU 4E. Seterusnya, saya akan terangkan tentang kesimpulan. Okey, kerajaan amat komited dan merangka strategi bagi menangani isu berkenaan umrah kerana membabitkan soal agama dan kemaslahatan umat Islam.
Majlis Kawal Selia Umrah iaitu MKSU telah ditubuhkan untuk memberi fokus utama terhadap kawalan kes penipuan umrah dengan memperkenalkan syarat-syarat yang lebih ketat, termasuk memperkenalkan lesen khas atau sublesen bagi syarikat pelancongan yang ingin menawarkan pakej umrah bagi mengelakkan penipuan dalam kalangan umat Islam. Di samping itu, kerajaan juga telah mengambil langkah-langkah bagi menyampaikan maklumat berkaitan umrah agar kesedaran masyarakat dapat ditingkatkan dan kes penipuan umrah dapat dikurangkan. Antara langkah tersebut adalah dengan membangunkan portal iUmrah bagi rujukan setempat berkaitan panduan pemilihan agensi pengelola umrah. Kita juga hendaklah memilih pengelola umrah yang diluluskan oleh Majlis Kawal Selia Umrah seperti yang disenaraikan, membuat kajian perbandingan harga pakej-pakej yang ditawarkan. Kebiasaannya harga berubah mengikut musim dan jenis pakej yang dipilih. Menyelidik latar belakang agensi, lesen dan permit yang sah, pengalaman agensi mengelolakan umrah dan urusan visa yang dikendalikan. Sama ada agensi menguruskan sendiri ataupun menggunakan khidmat orang tengah. Setelah berpuas hati dengan semua maklumat-maklumat seperti di atas, barulah jemaah boleh membuat pemilihan agensi pengelola umrah yang terbaik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.